Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita, sambungan pada muka surat 49. Unit 2 di bawah tajuk penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas, sebelum pelajaran sebelum ini, kita dah baca tentang peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menjadi pemimpin umat Islam yang berpusat di Madinah pada ketika itu. Jadi selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang akan dilantik sebagai pemimpin umat Islam, menggantikan Rasulullah, bukan mengganti jadi Nabi, tapi menjadi pemimpin umat Islam pada ketika itu, di mana Rasulullah SAW tak bagi tahu pun siapa yang akan menggantikan dia. Diserahkan kepada orang-orang Islam sendiri, kepada umat dia untuk melantik pemimpin daripada kalangan mereka. Jadi bagaimanakah penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW? Baik, ke surat 49. Agama Islam semakin berkembang dan seluruh jazirah Arab menerima cahaya keimanan. Kota Madinah telah menjadi tumpuan umat Islam untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan seharian di Madinah seolah-olah terhenti seketika sejak kewafatan baginda. Sesungguhnya umat Islam telah kehilangan insan yang amat disayangi oleh mereka. Jadi ketika selepas Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, dalam masa 10 tahun agama Islam berkembang di Madinah. Kemudian Madinah menjadi pusat dan tumpuan umat Islam. Bila orang kawasan luar daripada Madinah masuk Islam, dia akan pergi ke Madinah untuk jumpa Rasulullah. Kemudian di samping dah mereka mai daripada luar mai ke Madinah, jadi macam-macam lah mereka bawa. Jadi berkembanglah Madinah, ada jadi pusat tempat berniaga, ada orang berniaga. Jadi Madinah tu seolah-olah jadi macam meriah. Jadi kegiatan seharian di Madinah tu berjalan lancar. Tapi berlaku peristiwa kewafatan Rasulullah, Madinah seolah-olah terhenti seketika sebab tak ada pemimpin. Jadi orang Islam ketika itu, selepas Rasulullah wafat, mereka tak ada pemimpin. Jadi apa yang berlaku? Kewafatan Rasulullah SAW menyebabkan umat Islam memerlukan seorang ketua untuk memimpin mereka. Di setiap ada benda pun kita kena Nabi ajak, kita kena cari pemimpin. Walaupun kita berjalan tu berdua orang. Nabi pernah berkata, kalau kita berjalan 2 orang, kita kena lantik seorang jadi ketua. Dia buat keputusan. Macam itulah. Jadi apabila Rasulullah wafat, kena lantik seorang untuk jadi ketua. Sebuah mesyuarat yang melibatkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar telah diadakan di Saqifah, Balai Bani Sa'adah, bagi membincangkan tentang siapa yang berhak mengambil alih tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kepada umat Islam. Baik, kena ingat Muhajirin siapa, Ansar siapa. Jadi berbincanglah depa ni, dua kaum ni, tentang nak lantik siapa jadi pemimpin. Siapa Muhajirin, siapa Ansar. Ingat tak Muhajirin dan Ansar apa dia? Perlantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi apa yang berlaku? Macam mana pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama selepas Nabi? Baik. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat tentang bakal pemimpin umat Islam selepas kewafatan baginda. Nabi tak bagi tahu pun. Nabi tak pernah habaq siapa nama ni, tak. Kaum Muhajirin berpendapat orang yang layak menjadi pemimpin ialah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar atau Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kaum Ansar pula berpendapat bahawa Sa'ad bin Ubadah, Habbab bin Munzir atau Bashir bin Sa'ad ialah orang yang layak menjadi pemimpin.
Manakala dalam kalangan Bani Hashim pula berpendapat Sayyidina Ali yang paling layak kerana beliau merupakan sepupu dan juga menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam perjumpaan tu orang Muhajirin pun ada calon mereka sendiri. Kaum Ansar pun ada calon mereka yang mereka rasa layak jadi pemimpin, dan Bani Hashim pun ada orang yang mereka anggap layak jadi pemimpin. Jadi macam nak berebut lah, nampak macam nak berebut ataupun nak berebut lah. Kemudian perenggan yang kedua, ketika ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk menguruskan jenazah baginda, tokoh-tokoh kaum Muhajirin dikhabarkan tentang mesyuarat yang diadakan oleh kaum Ansar di Balai Bani Sa'idah. Balai Bani Sa'idah. Kaum Ansar telah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Mendengar perkhabaran itu, mereka bergegas ke Balai Bani Sa'idah untuk bermesyuarat dengan pemimpin Ansar. Jadi, bila Rasulullah SAW wafat, orang Ansar pun bincang untuk lantik pemimpin. Setiap benda ni kena ada pemimpin. Kalau tak lantik pemimpin, dia susah nak jalankan kerja. Jadi, ketika itu, orang-orang yang sibuk dengan pengurusan Rasulullah dengar, mereka pun pi dah juga, dengar daripada nak lantik ketua, mereka pun pi ramai-ramai lah. Nak mesyuarat. Kemudian keadaan menjadi huru-hara apabila ada yang mencadangkan agar melantik 2 orang khalifah untuk memimpin umat Islam. Dia nak lantik 2 orang, satu daripada kalangan Ansar, satu daripada kalangan Muhajirin. Dua-dua puak ni dah jadi macam aku nak lantik pemimpin daripada kalangan kaum mereka sendiri. Namun cadangan itu ditentang dengan keras oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni daripada Muhajirin, dia tak bagi ambil dua ketua, jadi kelang kabut. Sayyidina Abu Bakar menenangkan Sayyidina Umar yang agak marah pada ketika itu disebabkan oleh keputusan kaum Ansar. Sayyidina Abu Bakar juga cuba meredakan keadaan yang agak tegang pada waktu itu. Sayyidina Umar ni tegas dan cengih. Bukanlah cengih apa, dia tegas dan perwatakan dia tu garang. Jadi bila dia dah agak marah, jadi dia kena ditenangkan. Orang yang boleh tenangkan dia Sayyidina Abu Bakar ajalah, sahabat yang dia hormat, yang dia kata dia tak boleh kalahkan Sayyidina Abu Bakar lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang boleh menenangkan Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar marah, Sayyidina Abu Bakar tenangkan dia. Sebab orang Ansar ni seolah-olah bukanlah mereka tak baik. Jadi orang Ansar nak lantik daripada kalangan orang Ansar. Jadi kaum Muhajirin pun ada pemimpin. Jadi mereka kena buat cara yang adil. Baik, seterusnya, apabila keadaan kembali reda, sambung untuk pada muka surat 51 tu, Sayyidina Umar mencadangkan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah setelah melihat Sayyidina Abu Bakar dapat mengendali kerenah kaum Ansar dengan baik. Cadangan tersebut disokong oleh semua yang hadir. Kemudian apabila Sayyidina Abu Bakar tunjukkan dia boleh mendamaikan Sayyidina Umar yang pada masa itu marah, orang Ansar yang ketika itu seolah-olah nak merebut jawatan khalifah tu, jadi ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan baik. Jadi bila nampak macam tu, Sayyidina Umar kata, inilah orang yang paling layak. Ahli mesyuarat sebulat suara bersetuju dan terus membai'ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Bai'ah ini dikenali sebagai As-Saqifah. Kemudian satu lagi perjanjian dibuat bersama-sama orang ramai di masjid dan di bai'ah kedua. Dan bai'ah kedua ini dinamakan Bai'atul Kubra. Maka rasmilah pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Itulah peristiwa macam mana Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Macam mana keadaan Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah yang pertama. Okey. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.